dalam musim perayaan ini, apa yang harus kita jaga adalah untuk kita memperhatikan, memastikan sikap vigilant, berhati-hati kita di dalam suasana kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini adalah merupakan suatu yang menjadi cabaran yang real, yang sebenar dan nyata. Dan perdebatannya di dalam pasaran hari ini bercakap tentang bagaimana dapat kita suntik pembangunan khususnya menjelang tibanya tahun baru 2021 nanti dengan realiti baru, dengan norma baru, dengan kebiasaan baru yang harus kita hadapi. Namun hakikatnya cetusan dan juga merancakkan ekonomi itu masih menjadi suatu yang begitu penting agar kita dapat sama kekal memberikan kemakmuran kepada semua. Dan antara sektor yang paling penting untuk kita berikan suluhan pada malam ini bicara naratif bahawakan menterinya, iaitu Menteri Kanan Kerja Raya Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi pada RTM. Kali lagi beri peluang Kementerian Kerja Raya untuk bersama dengan RTM. Untuk kesekian kalinya, kerana saya kira semangatnya menjelang tahun baru ini mungkin baik kita memberikan suluhan terhadap prestasi setiap satu kementerian, Datuk Seri. Ada yang menganggapnya merupakan persembahan yang report card masing-masing, katanya begitulah. Kalau kita boleh merujuk kepada semangat sebegitu, Datuk Seri, melihat kepada pencapaian Kementerian Kerja Raya, apa yang boleh kita anggap sebagai turning point yang besar di sepanjang 2020 ini dan juga cabaran yang kita berdepan sekarang ini, pandemik? Mungkin pertama sekali kita kena memahami bahawa dalam konteks kerajaan, setiap kementerian dan agensi kerajaan diukur melalui KPI, Key Performance Index. Setiap agensi dan juga kementerian-kementerian. Dan alhamdulillah setakat ini, kalau kita melihat Kementerian Kerja Raya, kita memberi komitmen untuk memastikan peningkatan perkhidmatan kita dan KPI itu diikuti sepenuhnya. Dalam keadaan COVID sudah pasti cabarannya ialah adakah kita dapat mencapai keseluruhan KPI tersebut. Sebab sebelum KPI sebelum COVID dulu pencapaian ditetapkan pada kadar tinggi. Tapi alhamdulillah setakat ini kita mencapai hampir 99% daripada apa sahaja program ataupun projek yang sedang kita laksanakan. Dan kita akan menumpukan pada itu sebab kita sedar bahawa apa sahaja program ataupun projek kita laksanakan bukan saja untuk memberi kesejahteraan, kemudahan pada rakyat, tapi lebih utama ialah ia juga membantu menggerakkan ekonomi negara kita. Itu yang kita lihat dalam keadaan sekarang ini amat penting untuk kita menggerakkan sektor pembangunan ataupun infra ini. Dengan gambaran angka yang diberikan 99% itu hampir penuh. Hakikatnya realiti kita berdepan dengan cabaran COVID ini merupakan suatu yang unprecedented dan benar-benar mencabar. Ada adjustment yang dilakukan supaya KPI itu masih tetap hampir penuh? Memang kita buat adjustment a bit disebabkan dulu kalau ditetapkan misal kata pencapaiannya pada sekian, kita turunkan sikit disebabkan dari realistiknya kita menghadapi cabaran. Malahan kalau di peringkat awal dulu sektor pembinaan itu sendiri tidak dibenarkan untuk menjalankan kegiatan untuk tempoh hampir sebulan, kecuali yang kritikal ataupun yang perlu saja dibenarkan. Sudah pasti kita terpaksa mulai adjustment, tapi dengan adjustment tersebut alhamdulillah kita mencapai dan malahan pendekatan pun kita kena balik kepada sekarang ini kepada apa dikatakan digital economy. Tender misal katanya kita paksa adjust kan dengan keadaan pandemik ini. Bila ada negeri-negeri yang paksa di lockdown, Sabah misalnya, macam mana kita nak melaksanakan projek di Sabah? Sebab tendernya diadakan di Kuala Lumpur, mereka tak boleh keluar daripada Sabah, jadi ada yang terpaksa kita tangguhkan dan sebagainya. Tapi apa pun kita mengambil keseluruhan senario dan cabaran dihadapi oleh negara kita dan juga kekangan-kekangan yang dihadapi oleh kontraktor yang nak masuk tender dan sebagainya. Itu adjustment yang kita laksanakan. Belanjawan 21 mungkin masanya sudah agak mengambil tempat, sudah lapse agak lama, tetapi perdebatannya dan juga yang dinanti-nantikan oleh mereka yang berada di lapangan, khususnya mereka yang berdalam industri ini. Kita tahu kepentingan sektor pembinaan ini dan juga pembangunan dia menjadi impetus yang besar. Jadi komen Datuk Seri terhadap belanjawan 21? Memang benar, untuk Kementerian Kerja Raya kita mendapat peruntukan sejumlah 7.35 bilion. Ini termasuklah pengurusan dan juga pembangunan. Dalam sektor pembangunan kita sedar bahawa bila diperuntukkan apa-apa projek itu gandaannya ialah 2.03, ada kata lebih daripada itu. Sebab banyak sektor yang terlibat. Kalau kita melihat jaringan ataupun
keseluruhan rantaian, perkhidmatan bukan saja kontraktor, developer, tapi profesional pun akan dapat bahagian, lawyers pun akan dapat, bankers akan dapat, banyak lebih kurang 100 lebih rantaian yang akan dapat manfaat secara direct ataupun tidak. Mana gandaan yang kita belanjakan itu akan sudah pasti memberi impak kepada perkembangan ataupun pembangunan bukan saja fizikal dari segi infra ataupun bangunan yang kita laksanakan, tapi juga kepada kesan-kesan sampingan yang akan membawa sehingga ke akar umbi. Termasuklah kalau kita melihat dari segi peruntukan itu, kita juga melibatkan penyelenggaraan dan sebagainya. Dan penyelenggaraan jalan ini bukan saja di peringkat negeri, malahan ianya akan pergi ke daerah. Sudah pasti akan menggerakkan ekonomi di peringkat daerah. Itu sekadar Kementerian Kerja Raya. Tapi pembangunan infra ini juga dilaksanakan oleh kementerian-kementerian lain, Kementerian Pembangunan Luar Bandar misalnya, juga mendapat peruntukan yang besar. Dan jadi inilah kita mengharapkan dengan adanya peruntukan besar dalam bajet 2021 ini, ianya akan bukan saja memberi manfaat dari segi kesejahteraan pada rakyat, sesuai dengan sasaran kita, iaitu untuk menggerakkan ekonomi negara kita. Masih berkait tentang bajet 21 ini, apabila ia dibawa di peringkat pembentangan jawatan kuasa, maka timbullah riak-riaknya di mana ahli-ahli yang berhormat ini mula mengangkat isu di peringkat lapangan, di lokaliti masing-masing. Perlu jambatan baru, perlu baik pulih jalan. Ini satu tuntutan yang wujud dan timbul semasa dalam sesi parlimen ini. Komen Datuk Seri terhadap permintaan-permintaan sebelum ini. Pengalaman saya 5 tahun dulu, kali pertama saya jadi Menteri Kerja Raya sehinggalah sekarang. Sebab kepelbagaian latar belakang ahli parlimen dan mereka mewakili tempat-tempat berlainan. Kalau di kawasan bandar, mereka akan bercakap tentang topik yang lebih besar, iaitu dari segi dasar, dari segi strategi bagaimana kita nak membantu menggerakkan ekonomi dan juga kontraktor-kontraktor dan juru perunding dan sebagainya. Tapi yang di luar bandar masih memerlukan infrastruktur asas. Ini yang mereka bawa, dan kita menerima sebenarnya ratusan permohonan daripada negeri, daripada ahli parlimen, malahan adun pun akan mengemukakan permohonan keperluan infra yang diperlukan, sama ada di peringkat DUN, di peringkat parlimen, di peringkat negeri. Dan kita kumpulkan, dan keseluruhannya daripada ratusan kita kumpulkan, kita akan kemukakan kepada EPU setelah ada perbincangan di antara EPU dan Kementerian Kerja Raya. Jumlah itu kadang-kadang kita kemukakan banyak, tapi yang diluluskan akhirnya melihat kepada keupayaan dan kemampuan kewangan negara kita. Dan Alhamdulillah, walaupun jumlah keseluruhan yang dipohon itu tidak dapat, tapi dari segi keutamaan itu masih dapat juga untuk membantu setiap kawasan yang akan merasai sedikit daripada apa yang diperuntukkan itu. Maknanya bukan semua akan terlepas, sebab keutamaan itu ditentukan berdasarkan keupayaan dan kemampuan kewangan negara kita juga. Apabila kita menyentuh tentang ini, Datuk Seri, izinkan saya mengusik sedikit, kerana saya membayangkan penonton kita ini ramai juga yang mengukur prestasi wakil rakyat mereka berdasarkan soalan-soalan yang dikemukakan. Jadi sesetengah itu mungkin menganggap, YB sudah bertanya, maka kita akan dapat. Jadi ini saya kira ini peluang untuk kita menjernihkan kepada rakyat, seperti Datuk Seri gambarkan tadi. Memang permintaannya sudah dibuat, tetapi proses-proses yang menyusul selepas itu tidak memberi jaminan. Apa yang boleh kita nasihatkan kepada penonton kita yang mendengar, YB saya sudah minta. Mungkin untuk pengetahuan penonton semua, saya sendiri menjadi ahli parlimen tahun 2004. Apa yang saya kemukakan pada waktu itu melihat pada kawasan Petra Jaya Sarawak ialah balai polis dan juga hospital. Malahan klinik kesihatan pun tak cukup. Bila 2004 dikemukakan, untuk hospital Petra Jaya hanya diluluskan dalam sekitar tahun 2000, saya kira mungkin 2018 baru diluluskan. Lepas 12 tahun. Tapi kita sentiasa kemukakan dan kita memahami bahawa dalam keutamaan yang ditentukan oleh kerajaan, dia akan melihat pada keseluruhan keperluan, akan dilihat dari segi kependudukan, kepadatan penduduk, persekitaran di mana ada keperluan asas tersebut. Kalau tidak ada, mungkin diberi keutamaan. Kalau sudah ada, mungkin peluang diberi kepada klinik yang lebih kecil. Misal kata di Petra Jaya, hospital baru dapat, klinik kesihatan Alhamdulillah kita dapat dan siap dah pun. Jadi ini yang akan dipertimbangkan oleh kerajaan, mengikut keperluan dan kemampuan. Itu diimbangi di antara keperluan rakyat dan kemampuan kerajaan dari segi kewangan. Saya membayangkan rakyat yang ternanti-nanti. Sudah pasti. Kalau dapat semua nak buat. Betul. Tapi itulah
itulah kerana apabila saya gambarkan tadi ada wakil rakyat yang meminta dalam perdebatan itu dan itu merupakan peluang kepada wakil rakyat ini menyuarakan kepentingan rakyat, tetapi rakyat juga harus faham due proses yang akan mengambil tempat. Dan kalau kita merujuk kepada projek antara yang terbesar sering kali saja disebut dan menjadi impetus ekonomi yang besar juga kepada negara adalah Pen Borneo ini, dan gambarannya ia untuk Sarawak misalnya digambarkan akan sudah pun mencapai 60%, dan bagaimana pula dengan konteks Sabah yang mana komitmen diberikan kepimpinan negeri untuk dari segi projek sebenarnya banyak projek-projek mega yang kita laksanakan. Kalau kita melihat di Semenanjung ini bertumpu kepada pengangkutan awam, MRT, LRT, ECRL, kita ada high speed rail dan sebagainya. Untuk Sabah Sarawak sudah pasti Pen Borneo Sarawak dan juga Sabah. Sabah bermula agak lewat daripada Sarawak, sebab itu Sabah pencapaiannya agak ke belakang sedikit. Sarawak bermula lebih awal. Sebab itu kita dah mencapai sehingga hampir 59 ataupun 60%. Di Sabah baru 30 lebih peratus. Sabah dulu perancangannya ialah untuk dilaksanakan fasa pertama 35 packages. Tapi daripada 35 packages itu setakat ini yang dah mendapat peruntukan hanyalah 20 packages. Manakala pembiayaannya dulu ada dua kaedah, iaitu sebahagiannya melalui dana pembangunan daripada kerajaan, satu lagi dana infra, iaitu melalui sumber pinjaman oleh kerajaan. Malangnya bila perubahan berlaku dulu dari segi kerajaan, maka dana infra untuk Sabah sudah pun dibatalkan. Jadi ianya akan dilaksanakan menggunakan peruntukan dana pembangunan. Dan setakat ini yang telah dimuktamadkan 15 sedang dalam pelaksanaan. Ada 5 lagi packages, satu yang di mana kontraktor dulu dibatalkan disebabkan non-performance dan akan ditender semula, manakala 4 lagi packages baru sedang dalam proses perolehan. Tender sedang berjalan dan insya-Allah tahun depan diharapkan yang 5 packages ini nanti akan dapat dilaksanakan, dan keseluruhan ada 20 packages, termasuk yang baru diumumkan ada satu lagi yang akan dilaksanakan pada tahun hadapan di bawah bajet 2021 ini. Saya lihat ada kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Ketua Menteri Sabah baru ini menggambarkan sekiranya tidak dibantu, mungkin untuk pakej Sabah ini akan siap menjelang 2044. Untuk pakej yang sedia ada insya-Allah akan dapat kita laksanakan, tapi melihat pada keseluruhan pakej 35 packages yang telah dikomit dulu disebabkan perubahan dasar, bila perubahan kerajaan dulu kemungkinan apa yang dikatakan beliau itu ada asas. Tapi apa yang kita laksanakan insya-Allah tahun hadapan Kementerian Kerja Raya dan saya insya-Allah membawa bersama Kementerian Kewangan dan EPU untuk berbincang dengan negeri Sabah apakah way forward untuk kita mempercepatkan pembangunan Pen Borneo Sabah, khususnya fasa 1 ini. Apakah kaedah perolehan yang kita nak laksanakan? Ada kita nak membawa PFI ataupun apa saja kaedah yang boleh membantu untuk mempercepatkan, sebab ini penting untuk Sabah, bukan saja untuk kesejahteraan kemudahan rakyat, tapi untuk menggerakkan ekonomi. Sebab Sabah ini bergantung banyak dengan tourism. Salah satu tarikan di Sabah disebabkan lokasinya dan banyak tarikan tourism, dia memerlukan infra yang lebih baik. Ini Sabah dan Sarawak ini memerlukan jaringan jalan, bukan saja untuk menghubungkan dalaman tapi juga menghubungkan negeri. Sarawak pergi ke Sabah melalui Brunei dan akhirnya kita akan melihat kepada keseluruhan Kalimantan itu sendiri, Indonesia. Dan kalau perhubungan itu dapat kita perbaiki, insya-Allah kita akan melihat kedudukan ekonomi akan lebih baik lagi. Apatah lagi kita kena rebut sekali peluang bila Indonesia ingin memindahkan pusat pentadbiran mereka di Kalimantan. Dan ini memerlukan jaringan jalan yang lebih baik lagi antara negara dan juga negeri di dalam Kepulauan Borneo itu sendiri. Datuk Seri, masanya untuk kita berehat seketika dan sejurus kembali nanti. Datuk Seri banyak merujuk kepada projek-projek mega yang disebutkan tadi. Mungkin ada juga persoalan yang berbangkit tentang penyelenggaraan. Banyak juga yang akan kita bicarakan sejurus selepas ini, jadi jangan ke mana-mana.
menyaksikan Bicara Naratif dan menemani saya di studio pada waktu ini adalah Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof, Menteri Kanan Kerja Raya. Dan pusingan awal tadi kita membicarakan tentang fokus mutakhir ini pastinya berkait tentang peruntukan dalam bajet dan juga telah disentuh beberapa aspek khususnya apabila ia berbangkit tentang PAN Borneo dan ada banyak isu-isu mutakhir yang juga dibicarakan. Projek seperkara Datuk Seri, soal penyelenggaraan ini juga dalam konteks aset infra kita, jalan raya Cerun, bangunan persekutuan, dan kita tahu cabarannya adalah kerana sumber negara juga menjadi semakin terhad. Namun penyelenggaraan ini jika tidak dipastikan pelaksanaannya, dia bakal memberikan kesan kos yang lebih tinggi pada masa depan. Apa keutamaannya bila kita melihat aspek penyelenggaraan ini? Memang benar. Untuk makluman penonton, jalan kita ini sebenarnya dipecahkan pada beberapa kategori. Satu, jalan persekutuan yang menghubungkan antara negeri. Kemudian kita ada jalan negeri, di mana negeri juga diperuntukkan oleh persekutuan untuk menyenggara jalan di bawah peruntukan Maris. Di mana Kementerian Kewangan akan serahkan terus kepada apa dikatakan di State Financial Secretary ataupun pejabat kewangan negeri. Ini untuk mentadbir ataupun untuk menyelenggara jalan-jalan negeri dan juga jalan-jalan majlis daerah dan majlis perbandaran. Manakala Kementerian Kerja Raya hanya menyelenggara jalan-jalan persekutuan ataupun termasuk juga jalan-jalan Felda dan sebagainya. Sudah pasti cabaran kita ialah kalau kita mengikut life cycle sesuatu jalan itu, dia jangka hayatnya ialah antara 5 tahun. Dan ini yang perlu kita maintain. Kalau kita melihat pendekatan apa yang kalau dihasratkan oleh Kementerian Kerja Raya, hasrat kita ialah untuk masa depan kita nak menggunakan performance based contract. Maknanya kita akan melihat jangka hayat jalan itu sebelum rosak, kita kena selenggara lebih awal. Kalau kita menunggu ianya rosak, kos untuk membaiki lebih mahal. Ini menjadi cabaran. Dan sebab itu kita melihat pendekatan kita sekarang ini bagaimana kita nak laksanakan dengan peruntukan yang terhad. Apakah kaedah yang lebih baik untuk kita laksanakan supaya kita pada masa sama dapat imbangi, satu, untuk memperbaiki jalan-jalan yang jangka hayatnya sudah hampir tamat dan perlu diperkukuhkan, dan pada masa sama untuk menyelenggara jalan-jalan yang sedia ada. Iaitu sebab itu kita ada dua kaedah. Satu, jalan kita nak membuat pavement, satu yang bukan pavement, iaitu kebersihan, papan tanda, guardrail dan sebagainya. Itu yang kita buat dari segi jalan raya. Tapi sebagai komitmen kita, apa yang telah kita umumkan iaitu zero pothole. Zero pothole ni ialah untuk memastikan bukan saja keselesaan, tapi lebih utama ialah keselamatan pengguna jalan raya. Jadi kita memberi sasaran bahawa setiap jurutera daerah, syarikat konsesi mesti melaksanakan tampalan kepada mana-mana lubang dalam tempoh 24 jam untuk tampalan sementara dan kemudian untuk membuat tampalan kekal. Pastikan tiada lagi jalan-jalan yang berlubang. Tapi kalau yang memerlukan pembaikan di mana lebih kritikal, kita akan cuba melaksanakan dalam tempoh 14 hari. Itu jangka pendek yang kita laksanakan. Tapi jangka panjang, saya akan meneruskan usaha di peringkat kementerian untuk mendapat persetujuan di peringkat kerajaan supaya kaedah pelaksanaan kita sekarang ini kita kena lihat ataupun kita kena ubah. Sebab satu, jalan persekutuan. Malahan kalau kita melihat kalau highway nanti yang sekarang ini dibayai dengan tol, tol untuk maintenance, tapi kalau highway itu dah habis tempoh, adakah kita nak memanjangkan highway untuk maintenance? Kalau tidak, kerajaan terpaksa peruntukan lebih banyak peruntukan lagi. Keperluan sebenarnya yang sebenarnya lebih kurang 2 bilion setahun. Tapi peruntukan yang kita dapat hanya lebih kurang sekitar 800 ke 1.2 bilion. Itu secara average setahun. Jadi sudah pasti tidak akan mencukupi. Tapi inilah kita kena imbangi yang saya katakan tadi, cabarannya. Adakah kita mempunyai kemampuan dari segi kewangan untuk melaksanakan, memastikan standard jalan kita ini sama macam highway yang dah ada sekarang ini. Itu menjadi cabaran. Dan saya mengharapkan penonton kita pun memahami keadaan ini. Bukannya mudah.
untuk kita menyenggara ataupun memenuhi ekspektasi rakyat kita. Sebab pada masa sama kita kena meimbangi keperluan. Tapi komitmen di peringkat Kementerian Kerja Raya ialah untuk memastikan tiada jalan yang berlubang. Kalau ada, kita mengharapkan semua pengguna cepat-cepat lapor kepada kita, sama ada melalui Twitter, Facebook. Kita banyak kaedah untuk kita menerima laporan. Kita ambil tindakan segera, memastikan bahawa tampalan itu akan dapat dibuat dalam tempoh 24 jam. Ya, Datuk Seri menyebutkan keperluannya 2 bilion, namun kita menyediakan peruntukannya sekitar 800 hingga ke 1 bilion. Jadi yang berbaki itu bagaimana ianya diuruskan? Maknanya kita kena tentukan kepentingan tadi, keutamaan berdasarkan keutamaan. Mana yang lebih utama kita buat dulu. Okey. Datuk Seri merujuk kepada jalan dan saya bayangkan mungkin dalam konteks bangunan persekutuan juga agak jelas. Tetapi adakah cerun ini juga ada pengkategoriannya seperti jalan negeri, jalan apa peranan PBT misalnya dia dalam menjadikan peruntukan untuk cerun di kawasan? Untuk bangunan kita tak banyak masalah sebab memang ada peruntukan tiap-tiap tahun untuk kita lantikkan secara tender syarikat-syarikat untuk maintain semua bangunan kerajaan. Manakala cerun pun memang ada. Syarikat juga dilantik untuk semua jalan-jalan cerun di sepanjang jalan persekutuan. Cuma kadang-kadang dalam kawasan PBT tanggungjawab itu menjadi tanggungjawab negeri ataupun PBT untuk laksanakan. Dia bergantung yang saya katakan tadi di mana lokaliti keadaan itu. Kalau dalam lokaliti jalan negeri ataupun PBT ia menjadi tanggungjawab PBT dan kerajaan negeri. Tapi ada kalanya kita akan memberi bantuan dan sokongan terutama JKR Malaysia sebab kita ada pakar di bidang cerun dan sebagainya untuk membantu dan apa saja technical support yang boleh dibagilah kepada PBT dan kerajaan negeri dalam hal ini. Datuk Seri, sektor kerja raya ini saya kira antara sektor pembangunan yang kalau boleh disebut tertua sebab dari awal hingga kini masih lagi menjadi satu sektor yang sangat besar kesannya dan Datuk Seri sendiri memberikan gambaran lebih kepada 2 multiplier efeknya. Bagaimana Datuk Seri melihat dan membaca unjuran perkembangan dalam sektor pembinaan di Malaysia ini, mengambil kira bahawa secara agregatnya seluruh dunia sudah mula berkembang sektor ini dengan pendekatan-pendekatan baru, tapi dalam konteks Malaysia ini bacaan Datuk Seri melihat prestasi sektor ini bagaimana? InsyaAllah saya melihat bahawa tahun depan, tahun ini mungkin the negative growth, tapi bila kita buka semula peringkat awal dulu bila MCO di mana kita tutup keseluruhannya, kita sektor pembinaan saja rugi lebih kurang 11 bilion ringgit. Bila dah dibuka, alhamdulillah kita dah nampak the positive growth lah dalam sektor pembinaan. Tahun depan dengan kelulusan yang begitu besar termasuk 15 bilion selain daripada apa yang diperuntukkan kepada Kementerian Kerja Raya, kita akan melihat bahawa sektor pembinaan ini akan menjadi main driver selain daripada di factories dan sebagainya. Sektor pembinaan akan menyumbang kepada pembangunan negara kita dari segi growth. Sebab kalau 15 bilion campur apa yang diperuntukkan dengan kita lebih kurang 20 dengan KPLB dan sebagainya, kita ada 20 lebih bilion. Multiply by 2 kita akan ada lebih kurang 40 bilion untuk sektor ini saja berkembang tahun depan. Tapi yang lebih utama ialah bagaimana kita nak merubah sektor ini dari segi industry players. Adakah mereka sanggup untuk berubah menggunakan teknologi baru? Sebab teknologi baru ini bila keadaan pandemik sekarang ini, salah satu cabaran mengapa mereka lambat melaksanakan projek-projek ialah kurangnya tenaga kerja. Dalam the 3Ds, the difficult, the dirty, tak ramai. Kita bergantung dengan pekerja asing. Ini menjadi cabaran. So itu saya katakan kalau mereka dapat beralih menggunakan teknologi mechanization, automation, menggunakan IBS, industrialized building system, BIM, building information modeling, kebergantungan kepada pekerja asing itu akan dapat dikurangkan. Di mana kita melahirkan the semi skill, the skill workers daripada kalangan orang tempatan kita. Dan ini saya kira akan dapat menambah baik produktiviti dalam sektor pembinaan. Ini menjadi cabaran setakat mana sektor pembinaan, the industry players itu sendiri sanggup berhijrah untuk meningkatkan kemampuan mereka dan keupayaan mereka dari segi menggunakan teknologi baru ini. 2 kali Datuk Seri menimbulkan soal kesanggupan pemain industri ini. Tidakkah insentifnya harus datang daripada pihak kementerian?
Memang ada. Misal kata IBS melalui CIDB dari pelepasan cukai selama 5 tahun dan disambung untuk rancangan sepanjang rancangan Malaysia ke-12 akan datang. Jadi ini salah satu galakan, encouragement kita buat. Di samping kita mengekalkan juga banyak insentif lain dan juga melalui MITI, saya kira mereka patut sanggup berhijrah. Tapi kesanggupan kita ini nak mengubah the way we work ini masih menjadi cabaran di Malaysia. Isunya soal tidak sanggup untuk berubah cara gaya kerja. Itu yang menjadi. Kita kena berubah menjadi norma baru. Kalau pandemik ini kita sanggup, kita sepatutnya sanggup juga untuk berdepan pada masa akan datang. 15 bilion untuk infrastruktur utama ini. Istilahnya mungkin dipanggil sebagai infrastruktur utama. Mungkin rakyat bertanyakan infrastruktur utama ini apa? Banyak. Satu tadi the rail business. Rail tadi daripada Pantai Timur, ECRL. Kita ada di dalam Kuala Lumpur LRT, MRT 3, the high speed rail yang dengan Singapura. Diharapkan akan diteruskan. Kalau tidak diteruskan, mungkin kita dapat melihat dalam konteks negara kita bagaimana nak menghubungkan supaya kita ada hubungan daripada Johor ke Kuala Lumpur itu sendiri. Dan banyak lagi lah highway yang apa, dan sekarang ni kita nak galakkan supaya the private sector mesti memainkan peranan untuk drive, sama-sama drivekan ekonomi kita melalui pembangunan infra dan juga dari segi pembangunan banyak keperluan rakyat kita, bukan lagi dari segi perumahan dan sebagainya. Ini semuanya akan membantu dalam pembangunan ekonomi negara kita. Infrastruktur utama mungkin akan memberikan kesan yang sangat baik kepada pemain-pemain yang juga besar. Bagaimana tentang pemain-pemain yang berskala kecil dan sederhana? Ini akan kita tangani selepas kita berjeda seketika. Anda sedang menyaksikan Bicara Naratif dan bersama saya pada waktu ini adalah Menteri Kanan Kerja Raya Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof. Kita membicarakan tentang, tadi saya tanyakan tentang kesanggupan pemain utama dan merujuk kepada infrastruktur utama. Bagaimana pula kedua, saya gantung satu soalan tadi Datuk Seri. Bagaimana tentang digambarkan 2.5 bilion disediakan pula untuk sektor kecil dan sederhana ini, untuk pemain industri yang lebih kecil. 2.5 bilion ini bunyinya macam kecil Datuk Seri, memadai tu. Sebenarnya 2.5 bilion itu besar. Ini khusus sebenarnya untuk kontraktor di bawah kategori G1 sehingga G4. Kerja-kerjanya kebanyakan berhubung kait sama ada infra dan juga kerja-kerja yang dalam lingkungan bidang mereka lah. Yang ini dibangunkan khas oleh Kementerian Kewangan di bawah pakej prihatin dan juga penjana. Dan insya-Allah di mana program ini sebenarnya kita agih-agihkan di seluruh negara akan dapat merasai. Jadi di samping peluang yang daripada pakej-pakej besar tadi, mereka juga sebenarnya ada peluang untuk mendapat pekerjaan daripada sektor bidang-bidang yang lebih besar itu sebagai subcontractors ataupun pakej-pakej kecil yang disediakan. Tapi ini disediakan khusus untuk mereka dan diharapkan dengan adanya peluang ini ianya akan pergi sampai ke peringkat akar umbi, ke peringkat daerah dan sebagainya, dan akan membantu perkembangan ekonomi di kawasan setempat. Tapi yang lebih utama yang saya katakan tadi ialah kontraktor kita mesti tingkatkan keupayaan mereka, tingkatkan kemahiran mereka. Jangan sekadar bergantung pada projek kerajaan. Sebab projek swasta juga sebenarnya lebih banyak lagi daripada berbanding dengan peruntukan yang disediakan oleh kerajaan. Dan sebab itu mereka perlu tingkatkan kemahiran mereka supaya mereka boleh terlibat bersama. Dan insya-Allah kalau mereka ada kemahiran, ada keupayaan dan dapat membuktikan kebolehan mereka, sudah pasti saya ingat mereka akan juga boleh terlibat dalam projek-projek di peringkat swasta. Datuk Seri ada menyebut tadi soal insentif yang berkait tentang pelaksanaan penggunaan sistem IBS misalnya, dan juga ada insentif cukai yang kemudiannya bertujuan untuk memanfaatkan syarikat yang mengeluarkan sekurang-kurangnya 3 komponen sehingga kepada 60% pembelanjan modal. Take up rate-nya bagaimana dengan adanya insentif cukai dan juga insentif yang Datuk Seri sebutkan tadi? Saya melihat ada yang sudah pun mengambil peluang ini. Misal kata kalau kita melihat dalam sektor pembinaan, khususnya developers, pemaju perumahan.
mereka sudah membangunkan Gamuda, sudah membangunkan IBS mereka sendiri, di mana untuk projek-projek mereka sendiri, tapi dia belum buka kepada orang ramai untuk dia manufacturekan sistem mereka untuk kegunaan orang lain. Kita melihat MRCB pun sudah mula beralih kepada IBS sistem, modular system, dan ini yang kita nak encourage, lebih banyak lagi players yang akan menghasilkan IBS, dan akhirnya apa yang kita dapat ialah bukan saja installers, kita ada designers yang perlu kita latih, dan juga manufacturers yang dapat menghasilkan bahan-bahan IBS ni lebih banyak lagi. Untuk itu kita melihat bahawa apa yang kita laksanakan di peringkat JKR misalnya ialah pre-approved plan. Pre-approved plan ni ialah kita menjurus kepada kalau dah ada, jadi kita akan dapat menjimatkan masa untuk mendapat kelulusan membina sesuatu bangunan. Di mana kalau dia dah ada, jadi the local authorities dah familiar dengan apa saja plan yang ada, jadi proses untuk mendapat kelulusan itu lebih cepat. Dan ini juga menjimatkan masa, dan pemaju-pemaju ataupun contractors boleh menyesuaikan diri mereka dengan menghasilkan sistem IBS itu sendiri dengan adanya plan yang telah diluluskan secara lebih awal. Dan untuk itu juga kita dah bekerjasama dengan Kementerian Perumahan dan Kajian Tempatan untuk membawa all the local authorities dengan izinlah. Kalau saya katakan, sebab sekarang ini kita nak pastikan apa-apa kelulusan bangunan mesti mematuhi keperluan IBS itu sendiri. Sekurang-kurangnya 70% daripada score point. Dan yang kedua yang kita nak bawa nanti ialah building information modelling. Semua submission itu mesti mematuhi syarat. Pelan-pelan itu mesti menggunakan BIM, bukan lagi conventional submission. Lagilah itu yang kita nak lihat, dan diharapkan dengan itu ianya akan dapat melatih, dan akhirnya players kita dalam negara kita ini bukan saja mampu bersaing dalam negara, dan mereka boleh bersaing di luar negara. Itu yang kita harapkan. Datuk Seri menyebutkan 70% score point. Jadi bagaimana score point itu dicapai, dan mengapa 70%? Score point itu akan diukur daripada sistem IBS yang mereka gunakan. Berapa banyak komponen. Daripada itu mereka akan kira sampai ke tidak 70% itu. Itu dah kita tetapkan, dan di peringkat swasta pun kalau mana-mana projek 50 juta ke atas, mereka mesti mencapai 70% score point. Kita dah nampak sekarang ni. Misal kata kalau kita melihat bangunan TRX. Dibina 4 tingkat boleh dibina dalam berapa minggu saja, sebabkan sistem IBS yang mereka gunakan. Itulah kita nak melihat pada masa akan datang. Semua insentif dan juga inovasi yang dilaksanakan ini saya kira sesuatu yang sangat diraikan bila kita berdepan dengan suasana PKP ini, yang menyusul sebab itu PKPP, PKPB, PKPD, banyak variasinya. Itu kesan yang paling jelas adalah kepada sektor pembinaan ini mengalir keluarnya pekerja asing. Terdapat halangan untuk pengambilan bagi pekerja baru, dan dibincangkan juga tentang bagaimana di dalam bajet misalnya untuk tahun hadapan harus diganti dengan pekerja-pekerja tempatan. Bagaimana kita boleh memurnikan ini dalam keadaan tadi Datuk Seri juga menyebutkan soal kesanggupan, dan isu kesanggupan juga saya kira berlegar di dalam kepala pekerja-pekerja tempatan ini. Apa kebijaksanaan yang boleh kita kongsikan? Dalam kementerian kita ada CIDB yang menjadi promoter dan juga pengawal selia dalam bidang sektor pembinaan. Salah satu yang kita lihat ialah pembangunan modal insan kita dalam sektor pembinaan. Sebab itu yang kita katakan tadi, kita sekarang ini mendekati rakyat kita yang hilang pekerjaan. Para belia dengan proses program perantisan supaya menarik mereka, supaya mereka akan mencuba diri dalam bidang teknikal ini. Dalam sektor pembinaan, machine operator, welders dan sebagainya memang diperlukan. Malahan mereka akan dapat gaji yang lebih lumayan kalau kita banding dengan pekerjaan biasa lah. Kadang-kadang yang high skill dalam welding mereka boleh dapat sehingga 10 ke 30 ribu sebulan. Tapi ini yang grade ataupun bidang-bidang yang kita nak latih, the local. Tapi ada bidang yang memang local tak minat. Yang saya katakan tadi, kerja yang kotor, kerja yang dangerous, dan juga yang difficult. Yang ni jarang orang kita dapat. Sebab itu kita masih kena bergantung dengan pekerja luar. Dan untuk itulah saya kira kita nak cadangkan pada kerajaan
mungkin kita kena pertimbangkan kalau nak membenarkan pekerja-pekerja asing ini masuk, tapi di bawah SOP yang begitu ketat sekali. Di mana kalau mereka masuk, mereka mesti wajib untuk melalui bukan saja saringan, tapi kuarantin wajib sebelum mereka dibenarkan. Malahan mereka akan dikenakan beberapa syarat lain. Tapi yang cabaran kita, setakat mana industri players sanggup mematuhi the minimum standard ditetapkan. Salah satu cabaran ialah tempat tinggal. Di mana apa yang berlaku sekarang ini, kalau kita melihat di mana penempatan tempat tinggal mereka itu begitu padat sekali. Yang patutnya hanya 1,000 orang, kadang-kadang lebih daripada itu dalam satu penempatan. Ini menyebabkan mudahnya penularan COVID di kawasan-kawasan tersebut. Tak kiralah sama ada kilang ataupun di tapak pembinaan. Ini yang menjadi cabaran, dan di mana kita akan membuat engagement dengan industry players untuk pastikan the minimum standard ini mesti dipatuhi. Kalau tidak, yang rugi bukan saja mereka yang rugi sebabkan tapak bina itu terpaksa ditutup, kilang terpaksa ditutup, tapi akhirnya negara kita akan menanggung kerugian. Dan kita mesti melawan COVID ini. Pastikan kita menang, dan cara menang tidak lain dan tidak bukan ialah untuk kita semua patuhi SOP yang ditetapkan. Itu yang apa maknanya, kita kena sekarang ini dalam keadaan sekarang kita kena hidup dengan COVID. Tapi kemenangannya bergantung dengan diri kita. Adakah kita dapat mengawal diri kita untuk memastikan pematuhan kepada SOP itu. Itu menjadi cabaran utama lah. Perbincangan tentang kekosongan oleh kalangan pekerja asing ini harus diisi oleh pekerja tempatan ini, saya dapati telah berlangsung bermula sekitar pertengahan suku ketiga tahun ini, dan kelihatan inisiatif itu sudah dimulakan. Apakah sehingga kini kita ada gambaran data bahawa ianya memberikan kesan, ataukah masih terlalu awal untuk kita mengukur sejauh mana pekerja tempatan ini boleh mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pekerja asing? Adakah kita ada datanya? Data yang sepenuhnya belum. Cuma dari segi apa yang dikatakan, the medium dan upper skill tu memang kita dah ada. Kita boleh katakan dah ramai juga yang berminat, terutama yang mengikuti program perantisan kita. Kita bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Belia dan Sukan, malahan dengan Petronas sekalipun. Kita mengadakan jaringan supaya kita dapat peluaskan penglibatan belia-belia kita khususnya dalam sektor pembinaan ini. Cuma yang nak menarik minat orang dalam the 3Ds ini, itu masih menjadi cabaran pada kita. Belum ramai yang sanggup untuk bekerja dalam panas, dalam keadaan yang kotor, dalam keadaan yang bahaya. Ini masih kurang. Jadi kalau dapat, insya-Allah saya kira mereka akan kita dapat meningkatkan pendapatan mereka dari segi sektor pembinaan ini. Datuk Seri, masa ini untuk kita berehat, dan nanti sekembali mungkin kita akan membicarakan tentang bagaimana aspek teknologi pula akan diguna pakai dalam sektor ini. Membincangkan tentang sektor pembinaan, saya bersama Menteri Kanan Kerja Raya Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof, dan kita sudah banyak membicarakan tentang aspek bajet, juga projek-projek besar yang akan memberikan limpahan manfaat kepada ramai, dan sementara telah pun disebutkan tadi lebih 2 ke multiplier effect, itu peratusannya daripada apa yang dibelanjakan dalam sektor pembinaan ini akan kemudian yang melimpah ke dalam ekonomi semula. Dan juga telah disentuh tadi Datuk Seri tentang bagaimana realiti PKP ini, halangan yang wujud disebabkan oleh kembalinya pekerja asing ini, disebabkan halangan-halangan perentas sempadan ini. Kita memulakan usaha untuk mengganti pekerja asing ini dengan tenaga-tenaga tempatan, dan Datuk Seri menyebutkan banyak kali dalam perbincangan kita ini soal kesanggupan ya. Ini sebahagian daripada normal baru, namun saya kira sanggup atau tidak itu juga dikaitkan juga dengan soal tangga gaji, kerana kita terperangkap secara keseluruhannya, bukan hanya soal sektor ini, di dalam middle income trap, dan ini bukan hanya berkait tentang satu-satu sektor, tetapi juga soal ekosistem ekonomi kita keseluruhannya. Apakah kementerian juga mengambil kira elemen ini untuk masa depan pastinya, kerana saya tidak membayangkan kita boleh menstrukturkan semula gaji dalam tempoh kita masih berdepan dengan pandemik ini. Tetapi realitinya adalah mungkin kalau kita cuba membayangkan
2,000 untuk pekerja asing mungkin mewah, tetapi 2,000 untuk rakyat tempatan masih berada di dalam kelompok miskin tegar, saya kira. Jadi bagaimana kita boleh mengharmonikan, kerana saya tahu kekangannya adalah ada kalanya kita memperkenalkan satu insentif tetapi kita terperangkap di dalam kerangka cabaran ekonomi yang lebih besar. Datuk Seri. Sangat bersetuju dengan Tuan Syed itu. Kadang-kadang hasrat kerajaan mungkin nak diterjemahkan di peringkat di industry players pula berlainan. Sebab industry players ataupun tidak mungkin tidak ada kemampuan untuk membawa ke tahap apa yang diharapkan oleh kerajaan. Sebab itu kita laksanakan sekarang ini rentas kementerian dari segi pembangunan latihan itu sendiri, TVET misalnya. Bagaimana antara Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pelajaran, Kementerian Sumber Manusia, banyak agensi-agensi yang ada pusat latihan, termasuk kita yang ada Akademi Binaan Malaysia, nak menumpukan ataupun memfokuskan bentuk latihan yang diperlukan industri. Sebab itu program perantisan memainkan peranan. Sebab kita tahu apakah keperluan industri kita. Dari segi kemahiran apa yang ada, trade apa yang diperlukan. Dan kita latih mereka supaya bila mereka keluar, mereka sudah pun terlatih dan sedia untuk diterima oleh industry players di mana gajinya adalah lebih menasabah daripada apa yang kita terima pada masa ini. Jadi ini mungkin yang kita nak adakan jaringan di antara kementerian, agensi dan juga industry players itu sendiri. Perantisan is salah satu caranya. Yang kedua ialah membangunkan polisi itu sendiri. Misal kata kita ada polisi yang kita panggil the construction industry polisi kita, kita libatkan industri players itu sendiri supaya bila kita adakan polisi, mereka menjadi sebahagian daripada empunya polisi tersebut. Ini amat penting. Kalau tidak, ianya hanyalah polisi yang diharapkan oleh kerajaan tapi tidak diterima oleh semua industri players. Jalinan inilah saya kira amat penting pada masa hadapan dan ianya rentas pada kementerian dan memerlukan pelibatan industri players itu sendiri. Ianya bagi saya apa yang perlu kita laksanakan sekarang ini untuk kita kena pasti. Sebab itu di peringkat CIDB kita ada membuat kajian dan alhamdulillah setakat ini apa yang dikeluarkan oleh Akademi Binaan Malaysia, penerimaan industri players itu baik. Malahan ada yang bukan saja makan gaji tapi bekerja sendiri, menjadi membeli mesin operator mereka sendiri dan menyewakan pada orang lain. Dan kita melihat ini peluang yang ada di negara kita. Tapi yang lebih penting ialah sentiasa tingkatkan ilmu, tingkatkan kemahiran kita dan always upskill diri kita supaya kita akan sentiasa berada di hadapan mengikut keperluan semasa. Saya membayangkan inisiatif merentas kementerian ini perlu diselaraskan. Saya bayangkan Kementerian Kerja Raya sementara Datuk Seri adalah merupakan Menteri Kanannya, menyelaraskan elemen-elemen bahagian infra. Di bawah kita ada Kementerian Pengangkutan, Kementerian Luar Bandar, MOSTI di bawah kita juga dan Kementerian Air di bawah kita, dan pada masa yang sama tiap kita ada mesyuarat yang kita sasarkan 4 kali setahun dan kita juga menjemput kementerian-kementerian lain yang mungkin tidak directly di bawah kita tapi ada hubung kait. Kementerian Wilayah misalnya juga terlibat dengan kita dan juga Kementerian Tenaga sebab ianya juga ada juga komunikasi di bawah kita, Kementerian Komunikasi yang kita jemput sebab communication pun memerlukan infra jalan untuk membina semua kemudahan komunikasi dan sebagainya. Sebab itu alhamdulillah dengan pendekatan adanya kluster-kluster yang ditetapkan diamanahkan pada Menteri Kanan, jadi kita dapat koordinate lah jalinan kerja yang lebih baik, termasuk Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Banyak yang melibatkan kerja-kerja yang menghubungkan kerajaan negeri. Datuk Seri, ingat saya dalam kesempatan bertemu Datuk Seri episod yang lalu, Datuk Seri sangat bersemangat bila bercakap soal teknologi. Seharusnya teknologi itu kalau kita employ, ia memberikan kesan produktiviti yang lebih besar dan juga kesan kos yang lebih kecil. Semenjak pertemuan itu dan kini, apakah ada input baru bila kita bercakap soal teknologi dalam sektor pembinaan ini? Kita masih memfokuskan pada masa ini iaitu yang saya sebut lebih awal tadi, industry building system, industrialized building system, IBS, dan juga building information modeling. Tapi kalau kita melihat pada pembangunan peringkat dunia,
sekarang ini sudah pun apa yang dikatakan 3D, pembinaan secara 3D, di mana segalanya dibuat secara automation. Tak ramai orang. Yang ada pekerja ialah yang operate mesin, yang operate komputer, yang buat design di sebalik itu. Dan akhirnya bangunan itu dibina oleh mesin. Ini adalah corak masa hadapan. Yang kita sendiri kena bersiap siaga. Di mana CIDB kena sediakan perkara ini, melatih industri players kita dan juga pekerja-pekerja kita supaya kita akan sentiasa bersedia untuk berhadapan dengan teknologi yang berkembang begitu pesat sekarang. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Dan juga di bawah kementerian kita yang masih belum tercapai dan yang saya nak fokuskan sesuai dengan rancangan Malaysia ke-12 nanti ialah Intelligent Transport System. Intelligent Transport System ini akan cut across semua kementerian. Dan juga semua local authorities. Sebab masa depan akan berlaku autonomous vehicle, driverless vehicle. Jadi kalau infra ini tidak disediakan, bagaimana kita nak berkembang? Dan anak-anak muda kita yang belajar universiti sekarang ini semuanya adalah orang yang IT savvy. Ini ada peluang-peluang untuk masa hadapan. Sebab itu saya nak mengajak orang-orang muda kita khususnya yang sedang berada di universiti dan sebagainya. Ini adalah peluang untuk mereka ceburi pada masa hadapan. Intelligent Transport System, the 3D development, printing dari segi sektor pembinaan itu sendiri. Dan lebih banyak saya kira yang nak lebih galakkan ialah engineers yang belajar sekarang di universiti, yang dah ada pun bukan sekadar engineers. What we should do is engineers yang terlibat dalam bidang research, supaya kita dapat membangunkan produk kita sendiri, bahan-bahan, new material dan sebagainya. Ini adalah saya kira yang diperlukan pada masa akan datang. Kalau kita nak jadikan Malaysia bukan saja sebagai negara yang membangun, tapi sebuah negara maju yang mampu bersaing. Jadi kita bukan lagi menjadi negara pengguna, tapi kita menyumbang kepada dunia apa yang kita boleh persembah kepada dunia dari segi sistem, dari segi material dan juga apa ciptaan-ciptaan baru yang boleh dihasilkan di Malaysia ini. Kita punya masa yang terbatas, namun apa yang menarik perhatian saya adalah saya mendapat mencerap sedikit paradoks di dalam apa yang cuba kita usahakan. Kerana di satu sisi kita bercakap soal teknologi yang sifatnya autonomous, tetapi naratif yang lain juga kita menyatakan bahawa sektor ini menyediakan peluang pekerjaan. Sedangkan autonomous itu bererti kurang pergantungan kepada sumber manusia. Dan itulah realiti masa depan yang sifatnya 4IR. Kalau ada 1 jam, saya sangat berharap kita boleh, kerana ia memerlukan satu pendekatan yang sangat fundamental dari segi dasar. Perencanaannya bukan soal tahun depan. Saya bayangkan bagaimana negeri China misalnya hanya dalam tempoh sebulan, 2 bulan boleh membangunkan bangunan yang bertingkat-tingkat. So, harapan Datuk Seri mengambil kira cabaran-cabaran yang ada ni dan juga bersiap sedia untuk realiti mungkin 5, 10, 15 tahun akan datang. Datuk Seri. Jadi untuk berhadapan dengan realiti pada masa hadapan, kita kena bersiap sedia sekarang. Kita kena ubah cara kita berfikir, cara kita bekerja, dan kita kena mencorak pada masa hadapan kita sendiri. Dan kita kena memahami apakah yang ada dan apakah cabarannya. Kalau itu dapat disediakan, kita kena merubah bukan saja dari segi polisi, yang lebih penting pendekatan kita. Sebab itu di bawah kerajaan sedia ada, dengan adanya cluster ministers ini, kita mengharapkan jalinan kerjasama ini akan dapat memfokuskan keperluan negara kita pada masa akan dapat. Digital economy, IR 4.0, bagaimana kita nak sediakan generasi muda kita daripada sekolah tadika lagi, siap siagakan mereka. Dan insyaAllah saya kira kalau ini kita gerakkan secara orang kata bersepadu, insyaAllah kita akan dapat berjaya. Sejauh mana lagi kita sebelum tiba kepada peringkat bersedia berhadapan dengan, apakah ada jangkaan masanya, Datuk Seri? Lupakan politik sementara. Yang lebih penting tumpukan kepada negara kita, pada masa depan rakyat kita. Kalau semua menggembeling tenaga ini, insya-Allah saya kira Malaysia ada peluang yang lebih baik untuk lebih berjaya pada masa akan datang. Bahkan saya kira itu nota yang sangat penting untuk kita kongsikan, kerana sekurang-kurangnya kami yang memerhatikan perkembangan semasa ini ada rasa resahnya melihat beberapa anekdot pencapaian negara-negara serantau dan jiran, dan bagaimana pula keadaan kita bila berdepan dengan realiti terlalu berpolitik sehingga akan menggencat perancangan dasar untuk jangka panjang. Mungkin nanti episod lain kalau kita bersama soal RMK 12 pula, Datuk Seri. InsyaAllah. Terima kasih kerana bersama menemani kami pada malam ini. Jangan lupa untuk teruskan kesihatan anda di RTM. Kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum dan salam muhibah. Waalaikumsalam.